إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف ونسأل الله والسلام. Mana itu? Alamat yang kedua, alamat al-sirkul mahabbah, benar jujur mahabbah seseorang itu dengan Allah Ta'ala, bahawa melebihkan barang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala atas sekalian yang dikasihinya pada zahir dan batin. Maknanya apa saja yang dikasihi Allah kita lakukan. Perintah Tuhan ditakkan di hadapan. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman an takunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tiga perkara itu menjadi satu perkara yang menunjukkan keimanan seorang kasih kuat dengan Ta'ala. Bahawa Allah dan Rasul lebih dia kasih daripada yang lainnya. Ya, itu dia. Pada zahir dan batin dia. Kemudian dan menjauhi ia akan mengikut hawa nafsu. Bermakna kalau hawa nafsu kita ikut, orang tu tidak jujur dalam mahabbah. Ya, sebab musuh Allah Ta'ala nafsu dia tak bagi ikut. Dia kalau diikut bermakna telah bercanggah dengan apa yang dikendaki oleh Ta'ala. Tuhan kasih bahawa dia jangan dia mengikuti akan nafsu. Tuhan suruh kita perang nafsu. Bila diikut nafsu bermakna kasih dengan Tuhan sudah terjejas. Ya. Dan sentiasa ia melazimkan atas berbuat taat akan Allah Ta'ala. Dia akan sentiasa istiqamah, lazim taat kepada Ta'ala zahir dan batin, dan menghampirkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Sentiasa duduk dalam jalan taqarrub untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala, dan membanyakkan berbuat ibadah yang sunat, seperti ia menuntut akan darajat yang tinggi yang menghampirkan kepada Ta'ala. Dan berkata Syekh Sahar rahimahullah Ta'ala, alamatul hub, tanda hub tu kasih tu apa? Isaruhu ala nafsi, yang melebihkan akan kasih Allah Ta'ala atas kasih diri sendiri. Walaisa kullu man amila bi ta'atillahi sara habiban sadikan. Ya. Tak semestinya orang yang taat, yang buat ibadat tu dia jadi habib yang sebenar, tak semestinya lagi. Wa innamal habib man yajtanabal manahi. Alamat orang yang kasih akan Allah Ta'ala itu melebihi ia akan kasih Allah Ta'ala atau kasih ia pada dirinya. Dan tiada jadi tiap-tiap orang yang berbuat ibadat akan Allah Ta'ala itu kasih akan Allah. Tak semestinya orang yang buat ibadat, dia sembahyang, dia berzikir, dia baca Quran, dia termasuk dalam orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Tak semesti. Sebab kasih dia bukan duduk di luar, dia duduk di dalam. Tapi tanda ni bila cantik dalam, di luar dia cantik. Ya. Tiap-tiap orang yang bersih qalbinya, dia bersih zahir dia. Dan tidak sepertinya orang yang bersih zahir, dia bersih qalbi. Ya, dia ada umum khusus itu. Tiap-tiap orang yang bersih qalbi, confirm zahir dia bersih. Ya, kalau zahir tak bersih, ada qalbi tak bersih. Dia confirm kalau bersih qalbi dia betul dengan Tuhan, dia tak akan berpaling syariat lagi cantik. Atau kalau dia bersih qalbi, confirm dia akan bersih zahir. Tapi tak semesti bersih zahir dia confirm bersih qalbi. Ya, zahir nampak cantik, dalam belum tahu lagi. Jika dalam dia betul siddiq dengan Tuhan, akan nampak terserlah keluar amalan ni. Ya, itu kaedah dia tu.
Dan hanya saja orang yang kasih akan Allah Ta'ala itu orang yang berbuat taat serta menjauhi ia akan sekalian yang ditegah. Bermakna kalau dia, yang ditegah Tuhan dia masih buat, bermakna dia belum letakkan betul kasih dengan Tuhan. Kekasih dia takkan berani buat benda yang dilarang oleh kekasih. Ya, sebab itu akan menjejaskan kedudukan, ya, konteks kekasihan dia dengan kekasih tadi akan cedera. Sebab dia akan jaga betul. Dia tak akan berani buat benda yang dilarang oleh kekasihnya. Baru sempurna mahabbah dengan Tuhan. Baru dia boleh meloncat pum, maka makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Dia lepas mahabbah dia bagi makrifat. Tapi kalau mahabbah pun saya ingat sebelah tentu masuk lagi dan ya, dalil-dalil ni semua disebut tadi. Mana kalau kena nafsu kita masih lagi kita ikutkan atau belum jauh. Dan bila jauh dia bahaya. Mahabbah dengan Tuhan kalau tak ada bahaya. Sebab yang lain akan masuk. Dia macam makan kita tak masuk, angin masuk. Ya, kita tak makan ni perut masuk so angin berdentum je ni. Tu contohlah, ya. Orang puasa lain kan. Dia ada istimewa Allah Ta'ala bagi. Dia tak makan pun perut masuk angin. Tapi kalau bulan tak puasa, kita tak makan pun masuk angin kan. Itu hikmah puasa Ta'ala bagi. Dan sahur pun ada keberkatan dia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada setengah arifin. Setengah ma'arifin mana orang yang benar mengenali Tuhan. Dia kata iza kanal imanu fi zahiril qalbi ahabballahu ta'ala hubban mutawassitan. Wa iza dakhala suwaida al-qalbi ahabbahu hubbal al-baligh wa tarakal ma'asi. Di situlah ulama sufi suruh kita jaga hati. Bila dia jaga hati, maksiat dia akan terjaga, kan? Ya, kalau kita suruh tinggal maksiat sedangkan hati dia kita tak repair, dia berpusing dia. Ya, sebab di sini tempat ni. So, ilmu qalbi penting, ilmu roh ni penting. Maka dia tak tahu perjalanan rohani, qalbi memang rosak. Ya. Apabila ada iman itu pada zahir hati, nah saya kasih ia akan Allah dengan kasih yang pertengahan. Ya, sekali dia ingat Tuhan, sekali dia ingat makhluk, sekali seronok Tuhan, sekali seronok makhluk. Maknanya peringkat dia pertengahan, belum lagi kamil, belum sempurna. Maka bila masuk iman bila masuk tadi iman dalam hati, nah saya kasih ia akan Allah dan kasih yang sangat lebih, dan meninggal ia akan segala maksiat. Itu peringkat dia banyak. Qalbi dia, qalbi masuk dalam lagi, fuad, sir, ya. Kalau kita qalbi, ruh, sir, khafi, akhfa, banyak lapisan-lapisan. Benda yang sama. Apa sama dia? Hakikat dia sama. Latifatul rabbaniyah nuraniyah. Ya, hakikat diri kita ni latifah, rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah. Itu hakikat kita sebenarnya. Yang bercakap ni dia lah, kan? Dia kalau balik kan kita tengah-tengah dia cakap, tinggal sangkau je, dah mati je. Ya. Yang merasa semua hakikat dia, yang ada nampak zuhur ni sangka dia je. Jadi bila dalam tu baik, lain baik. Ya, sebab tu kita kadang-kadang nak buat satu perkara, tiba-tiba kita putus malas, pusing balik. Dia dah berjalan nak pergi tempat, dalam kata patah balik pusing. Siapa yang arah tu? Dalam. Yang dalam tu arah. Dia kata duduk, dia duduk, dia kata berjalan, kita jalan, kita makan, kita makan. Ya, yang dalam tu, itulah hakikat diri kita. Yang dia ni kita nak adjust biar dia jadi hamba betul dengan Tuhan. Kalau dia betul tunduk dan makrifat ke Tuhan, selamat kita. Kalau dia tak tahu kehala, berpusing aja, berat. Ini semua alamat-alamat dengan pengalaman arifin bila dibentangkan satu-satu. Jadi tanda dia boleh cantik, iaitulah apa? Kasih yang kuat, dan saya maksiat dia akan tinggal. Dia tak berani buat maksiat sebab dia takut terjejas hubungan kasih dia dengan Allah Ta'ala yang sangat besar. Ya, kalau dia layan kasih dia dengan makhluk, tinggal kasih Tuhan, tu orang paling bodoh. Paling bodoh manusia, dia raih kasih makhluk, kasih Tuhan dia tak cara. Tu manusia paling bodoh. Tambah sikit lagi paling beban. Tolol bengong. Tak pasal-pasal kau ikat hati dengan makhluk, makhluk tak tahu ke mana besok. Mati tak tahu ke mana. Ikat kalbi kita dengan dia. Alim qalbak billah. Tambat hati kita dengan dia. Rindukan hati kita dengan dia. Kita nak balik menghadap dia kan. Nikmat semua pada dia kan. Semua dia punya. Makhluk ni hapa tak ada kan. Tuhan kata matilah kita besok.
Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ini nakal daripada ulama dia, laisa fil jannati naimun a'la min na'imin ahlil ma'rifah wal mahabbah, wala fi jahannam azabun asyaddu min azabin man idda'al ma'rifah wal mahabbah walam yatahaqqaq bi syai'in min zalik. Tiada di dalam syurga itu nikmat yang terlebih tinggi daripada nikmat orang yang makrifat akan Allah dan kasih akan Allah. Ya, nikmat sana pembukaan dengan Tuhan tu paling besar. Ya. Nikmat lain bidadari, makan apa semua nikmat banyak surga punya lah. Tapi yang paling besar sini, dia dapat dia dengan Tuhan wujuhun yauma idzan dirah habis. Yang lain dia tak ada nak lagi dah. Ya. Tuhan kata nak lagi, kata tak nak. Tapi sebelum tu dia bagi macam-macam, dia nak lagi. Nikmat syurga dia naik kan, lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap. Biar Tuhan tunjuk, dia je buka aja habis terus. Ya, yang lain dia tak nak lagi dah. Itu nikmat paling besar dengan Allah Ta'ala. Maka di dunia pun itulah dia. Bila seorang tu dapat dekat diri dengan Tuhan, makrifat dia dengan Tuhan, itulah rahsia kenikmatan hidup di dunia. Bukan banyak harta kan. Ya, siapa yang rasa manusia seronok, ya, hidup dia akan sempurna bila ada banyak harta. Tu orang bodoh ni. Ya, laisal ghina an kasatil arad walakin ghina ghinal qalb. Bukanlah kaya itu kaya harta benda. Kaya sebenarnya kaya kalbi, Nabi kata. Apa mana kaya? Orang kaya dia tak berhajat. Ya, tak berhajat. Tak ada diheran dunia kita. Ya, bila hati kita dah putuskan kita tidak, ya, makna apa? Khairan, tidak ada tersangkut, ya, dengan makhluk, dengan dunia, lapanglah kita. Yang kita sangkut tu jadi payah tu. Nak berjalan payah, ingat dia punya, oh pening pada. Putuskan kita dengan dia je, baru lazat betul. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling sempurna bila dibuka engkau dengan Tuhan itu. Dan pasal babul azab, wujudul hijab. Punca azab dalam dunia bila wujudul hijab, bila kalbi kita terhijab dengan Allah Ta'ala. Dan tiada dalam neraka Jahannam itu seksa terlebih sangat, seksa orang yang mendakwakan marifat akan Allah Ta'ala dan orang yang mendakwakan kasih Ta'ala padahal ia tiada sebenar-benar dengan satu daripada demikian itu. Ya, golongan orang yang dakwa je, dia rasa dia tahu padahal tak masuk lagi. Itu sengaja daripada dah nak azab paling besar. Maknanya rangkaikan kalbi dengan Tuhan itu sebenar nikmat yang sebenar. Punca sebenar azab bila terputus kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Kita putuskan ingatan dengan Tuhan, tunggulah macam-macam problem datang, pening kan. Ya, situ tak kena, sini tak kena. Ya, dah ada duit banyak pun tak tenang lagi, dah harta banyak pun tak tenang lagi, dah harta banyak pula takut orang ambil, dah berniaga banyak pula takut rugi, takut tak habis-habis. Tak ada manusia yang lepas daripada ketakutan melainkan waliullah. Ya, para wali aulia saja yang lepas daripada ketakutan, kedukaan, kebimbangan, keserabutan, jiwa dia tenang. Sebab apa? Sebab dia dah masuk dalam syurga. Jannatul Mu'ajjalah. Apa dia Jannatul Mu'ajjalah? Ma'rifatullah. Ya, syurga disegerakan dalam ma'rifat. Ya, sebab tu Tuhan tampang dalam Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah awliya Allah tak ada jenis takut pada dia. Tak ada jenis khazan, duka cita tak ada. Hati dia tenang. Sebab dia dah pergi nokta ma'rifat dengan Tuhan. Selagi hati tak betul-betul ma'rifat dengan Tuhan, dia tak akan lepas Tuhan. Ada je. Ya, kejap masalah ni, kejap pening tu, kejap pening ni. Orang kaya cara kaya pening dia. Jangan yang bohong tu ada pening. Tanya orang kafir macam tauqi, banyak pening. Pening lagi. Kita tengok dia punya kereta macam Yuska kat rumah, 20 biji dia. Rumah dia macam parti, 3 tingkat tinggi. Tanya dia pening gitu. Rahsia sebenarnya Quran dah buka, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Rangkaian hati dengan Tuhan itu sebenarnya penyelesaian di sebenarnya. Ya, tapi kita tambah dengan dunia lagi banyak pening balik. Alamat yang ketiga, bahawa sentiasa ia melazimkan zikrullah. Itu mana tanda orang dapat mahabbah, jangan putus zikir walau satu saat pun. Dia zikir nak berapa ribu, 2,000, 3,000, itu zikir lagi baru lagi. Dan orang baru kena ditahdid, letakkan zikir, bawa zikir banyak ni. Sebab apa? Kalau tak letakkan tak sampai. Letak tu pun mungkin-mungkin dia sampai kan. Bagi ahli Allah dah tak ada, bila adat di setiap nafas tak ada kira lah. Setiap nafas dia dengan Tuhan dia. Apa nak kira lagi? Itu ahli Allah tu. Jiwa dia kulpi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap lamha kelipan mata, tiap-tiap nafas dia dengan Allah Ta'ala. Betul kalau Naqsyaband, orang-orang yang khalifah-khalifah tinggi dia tak pegang tasbih kan.
Dia tak pegang tasbih. Ya, kalau dia apa? Dilangkat lah. Di Babu Salam. Ya, yang mana hadipah kanan semua tak pegang tasbih kan. Dia main dalam. Tum. Setengah-setengah tempat mereka pula yang lagi kuat tasbih tak putus, sentiasa ada masing-masing. Itu no comment masing-masing jalan. Tapi setengah tempat yang tu. Ya. Itu pula kami yang putar lagi. Macam nak tercabut. Wasiat letak atas bangku tu. Gini putar orang perhati betul. Ya, rupa dalam tak masuk, yang kacau. Ya, biar diputar dalam masuk tak apa, jangan diputar dalam tak masuk. Putar macam putus tasbih. Tapi kalau bertanya pula Syekh, ya, Abu Yazid Al-Bustami, dia tak tinggal tasbih kan. Dia kata, kenapa Tuhan dah tinggi makam, wali besar pegang lagi tasbih jalan lagi? Dia kata, inilah sebab aku sampai ke Tuhan, mana aku nak buang, mesti aku jalan, aku pegang sentiasa. Itu cara dia lah, no comment. Dia nak pegang tasbih tak apa, tak pegang tasbih pun tak apa. Jadi yang dalam tu kena tu. Dalam jangan putus dengan dia. Kita putuskan dengan dia habis. Lebih dahsyat daripada lembu kebau putus tali. Ya, lembu kebau putus tali macam. Satu kampung dia rawan, habis tanaman awan sebat, pokok orang digadak. Ya, maka kalau putus kalbi dengan Tuhan, lagi dahsyat daripada itu. Habis sebat dengan. Ya, lalai dia, kemudian dia terkejut dalam tu, lubuk-lubuk maksiat, mungkar, maksiat zahir, maksiat batin, habis. Ya, dia bila menghadap pada makhluk, ya habis. Kalbi bila menghadap makhluk, dia habis kan. Datang penyakit riya, ujub, suma'ah, ego, takabur, berlambat-lambat datang. Jadi kalau dia padamkan diri dengan Tuhan, ya habis. Ya, dikaramkan afal daripada afal, berlazat dia dengan Tuhan. Ya, itu jalan sufi, jalan yang sangat hebat. Ya, jalan yang sangat tinggi disiplin dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Itu melazimkan zikir dan membanyakkan menyebut zikrullah. Jangan sikit. Ya, nak sebut, bukan sebut nak sebut, kena banyak, jangan sikit. Yang sebut sikit ni orang munafik kan. Quran kata apa? La yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik tak sebut Tuhan illa, melainkan qalila, sikit. Mana kalau kita sebut Tuhan sikit, ingat Tuhan sikit, perangai kita, akhlak dia sama dengan munafik. Walaupun bukan dia munafik, tapi sifat tu ada kan dia. Sifat ahli mukmin sebenar, dia hubban jamma, kuat kasih dengan Tuhan. Dan bila kasih dia kuat apa? Zikir lidah sentiasa zikir. Ataupun hati dia sentiasa tak putus. Ya, di mana saja berada. Dia sedang bekerja ke, ya, larat laut, kalau perempuan tengah menanak, tengah masak apa, semua dalam jalan ya Allah. Ya. Dan menyebut zikrullah, padahal tiada lalai lidahnya daripada zikrullah dan tiada sunyi hatinya. Itu yang mahal. Qalbi kita tak, sebab dia tempat makrifat. Hati itu daripada ingat akan Allah. Hati itu sentiasa tawajuh kepada Allah Ta'ala. Itu tanda ya. Kalau zikir pun malah tu, itu tanda kata kasih bohong. Kasih dengan lidah je lah. Ya, bohong kalau nak jumpa. Ada ke kekasih lupa kekasih? Orang tengah bercinta, ada ke? Dia kalau beri mesej tak balas, dia kata, saya beri mesej awak lambat balas. Tu dia marah. Dia budak-budak punya style kan. Tanpa tidur pun dia nak mesej. Tet. Ya, ambilkan handphone yang hempas ke je. Ya, tet. Itu tanda apa? Dia kasih tu. Nak tidur lagi tak. Dia takut orang tahu pula, dia padam keruk-keruk bunyi je. Dia tak niat tet, dia gegau. Macam-macam style. Itu tanda apa tu? Tanda kasih. Itu kasih dengan makhluk. Kalau kasih dengan Tuhan lagi kuat. Mana mungkin dia boleh lupa Tuhan kalau dia kasih. Dia tak boleh lupa kan. Dia berjalan, dia duduk sentiasa je. Bahagia hati dia dengan Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Ya, cari bahagia dengan Tuhan. Jangan cari bahagia dengan makhluk, tu bodoh orang panggil. Orang cari keselesaan dengan makhluk tu orang paling bodoh orang panggil, ahmak. Ya. Orang yang cerdik dia cari manis dengan Tuhan. Bi fal yafrahu. Dengan aku naklah kamu gembira. Maka tapak gembira, kunci dia, pintu dia mana? Matikan pandangan makhluk. Situ kunci dia. Kita mati je pandangan makhluk, itu kunci terbuka. Ya, bila kita kunci, pak terbuka kita dengan Tuhan. Situ Tuhan akan buka tajalli macam-macam Tuhan. Berbahagia, bernikmat dia dengan Tuhan. Ini tambat hati dengan makhluk. Rugikan kita tuan. Makhluk akhirnya dibangkai. Ya, cantik macam mana pun, hebat macam mana pun, ratu cantik pun, dia mati sudah dibangkai tuan. Ratu cantik dunia, kalau dia mati sebulan, siapa punya buka kubur dia. Tak takap hidung berbalur. Satu kampung melantung busuk tuan, tu bangkai itulah dia. Ya, tak ada apa pun. Itu dipanggil wahmun, waham dia, tak ada hakikat. Ya.
Jadi tanamkan kasih kita hakikat sebenar dengan Allah Ta'ala. Baru dia cantik, baru sempurna. Habis dan kata Imam Ghazali satu lagi, fa alamatul hubbillahi hubbuz zikri wa hubbul Quran allazi huwa kalamu wa hubbur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wa hubbu kullu man yunsabu ilaihi. Fa inna man yuhibbun insanan yuhibbu kalba mahallati. Alamat kasih akan Allah Ta'ala itu ialah zikrullah. Itu tanda dia tu. Sebab tu mana-mana zikir, tarikat kita jangan lupa zikir. Zikir jangan putus. Sebab tu tanda dia. Ya. Dia malah pun lawa. Lama dia datang. Sikit-sikit Tuhan hadiahkan dia. Perasaan dia tadi dekat. Jangan tinggal walaupun lalai. Zikir-zikir tak masuk lagi, tak apa, jangan tinggal, hentam aja, tembak, lama-lama dia datang. Allah Ta'ala tahu kita bersungguh, maka dia akan tolong. Walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh jalanku, dia akan tolong. Alamat kasih akan Ta'ala, kasih akan zikrullah. Yang benci zikir itu munafik indan. Nabi kata apa? Aksiru min zikrillah hatta yakunu munafi annahum mura'u wa bi riwayatin annahum majnun. Banyakkan kamu zikir akan Allah sehingga orang munafik mengatakan kamu riak. Satu riwayat setengah munafik mengatakan kamu gila. Kau ni berzikir, kau gila isim. Wah, dia kata orang gila isim. Kau gila PL ke? Ya. Gila isim lah dia kata, ya. Dia tak ada kerja lain, dia gila dunia. Semua harta dunia ni gila kan. Gila harta, gila pangkat, gila jawatan, gila betina, gila macam-macam gila kan. Kita nak jadi gila dengan Tuhan, baru selamat. Kasih dengan Tuhan memang kasih yang menggila, hubban jamma. Oh, dibuka. Ya. Alamat kasih akan Ta'ala, kasih akan zikrullah, mana kasih akan menyebut dan mengingati dia. Seronok. Ya, dia zikir seronok. Kadang majlis zikir, wah seronok datang. Awal dia datang. Bersiap, seronok, bahagia, rasa tenang. Itu tanda dia. Cantik tu. Ini tengah zikir nak habis pun datang. Syekh nak berdoa kau datang. Kan? Itu hebat. Jadilah dapat sikit orang dia kan. Tapi itulah kan, tak ada kesungguhan. Nabi nak aku bila je nak makrifat apa? Engkau berlipat lagi dalam lipatan kelalaian. Mana nak dapat tajalli kan. Dan kasih yang membanyakkan membaca Quran. Mana-mana guru-guru mursyid tarekat dia tengok Quran dia mainan dia. Pak Syed Rashid dan 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Ya. Imam Syafi'i lagi lah 1 hari sekhatam. Bulan Ramadan Imam Syafi'i khatam 2 kali 1 hari. Imam Malik pernah khatam Quran dalam 2 rakaat. 1 rakaat 15 juz. Ya, dahsyat-dahsyat dia orang. Sebab kalamullah. Ya, tu Quran kalamullah. Kalau dikasih Tuhan, dia kasih Quran. Quran jangan tinggal, kena baca kan. Sebab Quran tu tiap-tiap huruf dia ada nur kan. Tiap-tiap huruf Quran tu semua ada makna, ada nur yang bukan sembarangan tu. Hari-hari mukasyafat dan bukakan Nabi. Rahsia-rahsia huruf sendiri kan. Tu saya kata ayat. Ya, huruf-huruf di semua tu ada hikmat besar. Ya, ada nur. Tu. Dan kasih yang membanyakkan membaca Quran, iaitu kalam Allah Ta'ala. Dan kasih ia akan Rasulullah SAW, ya seabdal mahlu habibullah. Ya. Itu banyak selawat. Bila kasih benar Tuhan, Nabi pemegang tali tajalli. Ada orang tanya, tapi kita nak sampai makrifat kena dari Rasulullah. Kalau kau tak ada Rasulullah, kau tak sampai. Tak ada mana-mana tarikat sufia usul ilallah mesti lalu dengan Nabi SAW. Nabi pemegang dia. Kalau tak lalu kat Nabi, tak akan sampai kan. Siapa kita ni? Melongkang lagi kita ni sampai. Ada syafaat Nabi lah sebab ni. Dan kasih akan segala yang dibangsakan kepada Ta'ala. Ya, apa saja. Ya, hamba Allah, makhluk Allah. Sandar ke Tuhan dikasih. Kerana barang siapa kasih akan seorang nasai, ia kasih akan maknanya anjing yang pada tempatnya. Ya. Anjing boleh kasih intan. Ya, apa? Ada kaitan dengan orang yang kita kasih. Sampai tahap tu, apatah lagi yang lain. Atau tanda dia banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, habis itu. Dan jika jadi apabila seorang tu sangat kasih akan Allah, sangat kasih akan segala makhluk Allah. Sebab apa? Sebab dia pandang makhluk, hati dia terus mi'raj ke Tuhan. Itu dia rahsia dia. Kalau bukan ahli lah, dia pandang dia makhluk, hati dia tertongging ke dalam. Ya, dia pandang makhluk, terbenar dengan makhluk. Ada jadi hamba bagi makhluk. Arif tidak. Dia pandang dia kalbi sab pada makhluk, urujul qalbi ila Allah. Qalbi dia mi'raj kepada Allah Ta'ala. Mana mi'raj? Terbuka qalbi, syuhud musyahadah akan Allah Ta'ala. Dan summa qal, kata Sahar radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad. Inna khairal anam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Ya Rabb. Allah.